الأولين والآخرين والسلام رضي الله تعالى ساداتنا أصحاب أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang telah pun memberi keizinan dan menyampaikan kita pada bulan Rabi' Ats-Tsani atau Rabi'ul Akhir. Selawat dan salam kita utuskan buat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat itu bersambung kepada seluruh ahli keluarga baginda yang tercinta, istri-istri baginda dalam kalangan ummahatul mukminin, putra-putri baginda, orang-orang saleh yang telah pun Allah anugerahkan kesempatan hidup bersama dengan baginda dalam kalangan para sahabat, orang-orang yang datang selepas daripada mereka. Semoga Allah merahmati dan meridai kita dengan mereka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Faya ibadallah ittaqullah kama qala Allah azza wa jal ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Wahai sekalian manusia, termasuk manusia itu adalah dalam kalangan orang-orang yang beriman, yakni beriman kepada Allah. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu. Siapa Tuhan kita? Allah. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Dalam 150 kali perkataan kalimah taqwa Allah sebut dalam Quran, salah satu setelah Allah sebut, Allah perintah untuk bertakwa kepadanya. Allah sebut sahaja tentang takwa, Allah cerita tentang suatu hari. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Aku suruh, aku perintah supaya bertakwa kepada aku. Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat itu merupakan satu urusan yang cukup azim, besar, baik, yang dirahmati oleh Allah. Lagi amat dikasihi dan dimuliakan Al-Fadil Al-Ustaz Tuan Imam Tuan Bilal Tuan Sia, yang berusaha Tuan Nazir, para pegawai jawatan kuasa masjid kita yang tercinta, seterusnya sidang jamaah, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama, kita bersyukur kehadrat Allah kerana bumi kita bertuah Malaysia ini dihujani dengan air. Ada bumi yang dihujani
dengan selain daripada air, bahkan memusnahkan, meranapkan, meratakan tempat tersebut apabila hujan itu turun. Yang dimaksudkan dengan hujan itu bukannya air, tetapi peluru-peluru yang memusnahkan. Dan saya tidak perlu untuk bercerita lebih lanjut kerana semua dalam kalangan kita tahu apa yang berlaku pada saat dan ketika ini. Cuma persoalan ketika Gaza kembali menjadi medan tempur yang berdarah, lama sepi, dan sudah lama khabar berita itu tidak kita dengarkan. Tiba-tiba kembali menjadi medan tempur yang cukup luar biasa, bahkan ribuan yang terkorban, khususnya di kalangan anak-anak kecil, kanak-kanak yang belum tahu apa-apa tentang erti kehidupan. Baik, persoalan, adakah kunut nazilah yang kita baca dengan sebab pemerintah yang keluarkan surat, contoh Jais keluar surat, Maiz keluar surat, perintah Masjid Surau, semua kunut nazilah. Perintah tu bagus. Baik, cuma kita, adakah dengan sebab perintah tu baru kita buat? Ataupun kalau tak ada peristiwa ni berlaku, tidak ada gempa ni berlaku, tidak ada kematian ni berlaku, kita tidak mendoakan mereka. Sebab itu dalam khutbah Jumaat, khutbah yang kedua, bagi orang yang tak tidur, setelah selawat pada Nabi kita, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Doa tu bukan saja-saja khatib sebut tu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, ya Allah ya Tuhan, beri keampunan kepada seluruh orang-orang Islam dalam kalangan laki-laki. Kita doa tu termasuk rakyat dia dah tu, cuma mungkin tak tersemak dalam hati kita. Ya Allah, termasuk doa yang disebutkan oleh khatib, sahabat saudara seagama aku ya Allah, yang jauh daripada aku, yang aku tak kenal mereka, muslimat di kalangan wanita-wanita yang saleh, orang-orang baik, wal mu'minina wal mu'minat, laki-laki yang beriman kepadamu, wanita-wanita yang beriman kepadamu. Allahu Akbar. Setengah riwayat sebut wal muallimina wal muallimat, guru-guru di kalangan laki-laki yang baik, guru-guru di kalangan para wanita yang baik. Kita doa tu kadang-kadang tak masuk dalam hati kita. Tuhan, aku juga minta ampun kepada mereka Tuhan. Hak dia, hak mereka, rezeki, syahid, Tuhan tahu, kita belum tentu. Dan dalam keadaan seperti itu, Allahu Akbar, tak tahulah kekuatan bagaimana seorang ibu dan seorang ayah yang masih ada kehidupan tetapi kehilangan seluruh anak-anak dia. Bahkan di kalangan mereka menyebut, aku keluar dari rumah ini, sekiranya aku tidak kembali, carilah aku di 3 tempat. Pertama di mana? Al-Mustashfa, hospital. Yang kedua di mana? Di syurtah atau fil masjid, di bala polis ataupun di masjid. Ketiga di mana? Di medan tempur. Di tempat yang kena bom tu cari aku. Dan kalau aku terpilih menjadi salah seorang di kalangan mereka, jangan sedih, kerana aku mendoakan kamu menyusul mengikuti jejak langkahku. Allah tak uji kita sampai tahap tu lah. Dan kita minta semoga Allah tak uji kita sampai tahap tu, kerana kita ni di kalangan orang-orang yang lemah, tak mampu. Semoga Allah ampunilah dosa-dosa, dan semoga Allah berilah kekuatan kepada kita untuk sentiasa mendoakan saudara seagama kita yang ditimpa dengan malapetaka yang cukup dahsyat pada hari ini. Semoga Allah beri keampunan kepada kita semua, insya-Allah.
Mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada kita. Ayah ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, InsyaAllah ayat yang kita ingin kongsi dan bicarakan bersama pada malam ini iaitulah ayat yang ke-214 daripada surah Asy-Syu'ara. Ayat 214 daripada surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 di dalam Al-Quran, berada pada juzuk yang ke-19. Kedudukan di dalam mushaf adalah pada halaman yang ke-376. Kedudukan pada halaman Quran sebelah kiri, baris kelima dari atas. Kalau mengikut surah Asy-Syu'ara, kurang lebih dia ada 227-228 ayat. Dia ada 150 baris, bermula ta sin mim sampai habis ayat dia tu ada 150 baris. Ayat ni berada pada baris yang ke-140. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang pendek tetapi mempunyai makna yang cukup besar. Kata Allah Azza wa Jal, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan itu wahai Muhammad kepada kaum-kaum kamu, kerabat-kerabat kamu, kenalan-kenalan kamu, jiran tetangga kamu yang dekat dengan kamu. Allah, ayat ni simple. Kita baca terjemahan, itulah terjemahan dia. Dan berikanlah peringatan itu wahai Muhammad kepada kenalan-kenalan, kerabat-kerabat, kaum-kaum, jiran tetangga kamu yang dekat. Itu sahaja. Baik, apabila kita masuk dan pergi kepada perbincangan, perbahasan lebih dalam sedikit, rupanya ada kisah di sebalik ayat ni. Setelah Allah lantik Nabi kita jadi Nabi, 3 tahun pertama agama Islam ini tidak diiklankan secara terang-terangan, tidak. Dakwah itu berjalan secara sir, rahsia, sembunyi-sembunyi, senyap-senyap, diam-diam. Sebut pula, promok pula, cerita pula agama ni pada orang-orang yang betul-betul dekat dengan Nabi, yang pada adat mempunyai kepercayaan yang tinggi, dan pada pandangan dia ni boleh terima Islam ni. Nabi cerita dalam masa 3 tahun tu, 3 tahun. Ada orang dia kata 3 tahun ni tak lama 3 tahun. 3 tahun ni 6 kali raya, 3 kali raya puasa, 3 kali raya haji. Tak lama 3 tahun. Yang sebut tak lama, 3 tahun yang telah berlalu. 3 tahun yang telah berlalu. 3 tahun lepas kita kadang-kadang tak ingat ada apa yang berlaku. Kerana apa? Lepas dah. Hak akan datang nak tempuh 3 tahun, belum tentu. Bukan setakat 3 tahun lepas ni, antara maghrib dengan isyak kita tunggu ni lama. Tak azan lagi. Baru setengah jam tunggu, tak azan lagi, lama. Bagi tak ada jiwa, tidak ada roh, perasaan terhadap sesuatu benda, dia akan rasa lama. Tapi cuba dia buat sesuatu yang dia suka. Dia suka. Kapur saya, Tok ayah ni dia naik haji di Papa Haji kedai kopi. Tak tawah pun kat Abah ni. Naik haji kedai kopi. Dia boleh duduk kedai kopi tu start lepas sembahyang subuh. Berhenti bila? 10 minit nak sembahyang Jumaat. 10 minit sembahyang Jumaat. Isteri tanya, "Abah, baru balik ke?" Baru balik. Mari mana? Kedai kopi tempat sekala duduk stesen. Lamanya daripada subuh tadi baru balik. Allah, tak sampai sehari lagi. Tak sampai 1 hari lagi dia kata. Maksudnya apa? Tak lama. Bagi orang yang tak minat duduk kedai kopi, lepas dia diangkat hidangan pada dia makan roti canai, dia minum air, selesai 10 minit dia bayar, dia balik. Bagi orang minat,
Dia nak boleh makan tu bukan dia makan selalu, dia buat dulu. Nak makan pula tak makan seorang, telefon pula member 3-4 orang duduk dulu. Tak, kita ni nak cepat-cepat nak gimana, duduk dulu. Kerana apa? Kerana dia minat. Nabi SAW walaupun minat, tetapi penuh kepayahan 3 tahun ni. Sehinggalah setelah 3 tahun Allah turunkan ayat ni, wa anzir ashiratakal aqrabin. Muhammad bagi peringatan itu kepada kenalan, kerabat, jiran, tetangga, kaum yang dekat dengan kamu. Allah kata Al-Imam Al-Bukhari di dalam Jami' Sahih Al-Bukhari, dalam 2 riwayat yang berbeza hampir sama, nombor hadis 4770, kedua 4771. Diriwayatkan oleh pertama Abdullah ibnu Al-Abbas radhiyallahu anhuma, kedua Abu Hurairah ataupun Abdurrahman ibn Sakhar, nama sebenar dia. Baik, ketika Allah turunkan ayat ni, Nabi ni keluar dari rumah berpagi-pagian menuju ke mana? Menuju di Bukit Safa. Bukit Safa, kita hak mana pergi haji, pergi umrah, dia tahu tempat ni, dia pijak tanah ni, dia tengok bukit ni. Di Bukit Safa kita laksanakan ibadat sa'i, antara Safa dan Marwah tu sa'i. Orang-orang yang dah sampai dia tengok Bukit Safa ni berada dalam gated area. Betul tak? Gated area yang tinggi tu. Kita tengok duduk alam cermin tu, the real bukit tu, kita kata, oh, tak tinggi mana bukit ni. Tak tinggi mana hari ni. Saudi dah naikkan base kita sa'i tu. Sa'i tu pula sa'i kita dulu tak terfikir. Sampai satu masa orang sa'i naik motosikal, motor elektrik. No. Dulu kita jalan kaki lagi-lagi anak yang bawah ni. 3 atas orang sa'i naik motor tu pula nak bawa sendiri boleh, pakai driver pun boleh. Esok-esok orang naik kereta pula sa'i le atas. Kau molek naik gerak tu, tak mustahil. Nak bagi tahu, bukit tu kita tengok tak tinggi mana, rendah. Dulu bukit tu tinggi. Di Bukit Safa di Makkah pada waktu itu, semua acara perhimpunan besar ataupun nak iklankan sesuatu, hilang anak, hilang harta, nak keluar musafir, nak jual barang, naik ke Bukit Safa, laungkan. Anak siapa ni? Anak siapa ni? Tanya. Hok bakal tengok kena, oh anak kawan ni, jumpa mak ayah dia. Barang siapa ni? Barang siapa ni? Tengok kena, bagi jumpa barang dia. Nak keluar musafir, keluar perjalanan jauh, nak keluar bisnes berniaga di luar daerah, semua cerita di Bukit Safa. Rasul mengambil sikap dan pendirian yang sama, keluar dari rumah, pergi ke Bukit Safa, nak iklankan agama ni, nak cerita agama ni. Sampai di Bukit Safa, Rasul memanggil penduduk-penduduk Makkah melalui nama kabilah-kabilah mereka. Ya Bani Fihr, Ya Bani Adi, Ya Bani Qusay ibn Kilab, Ya Bani Murrah, Ya Bani Ka'ab, Ya Bani Abdul Manaf, Ya Bani, satu-satu kabilah Nabi panggil. Baik, apabila diserukan seperti itu, orang-orang Makkah, penduduk mereka keluar dari rumah-rumah mereka berduyun-duyun menuju ke Bukit Safa. Orang Arab ni, bila nama kabilah dia dipanggil, dia keluar dengan penuh kebanggaan. Kerana apa? Kerana nama kabilah aku itu diseru. Dan dia, kalau kita puji dia, awak ni bagus, awak ni baik, awak ni soleh, kita puji dia, ibarat kita puji seluruh kabilah dia.
Contoh, dia daripada Quraisy yang besar lah. Klan dia apa? Bani Adi. Kita puji dia, kamu ni dalam kalangan laki-laki Bani Adi, kamu ni bagus sungguh. Dia hak rasa tu, bukan dia seorang. Dia rasa seluruh kabilah dia bagus. Samalah juga kalau kita benci pada dia, kita tak suka dia, kita hina dia. Bukan setakat kita hina dia, bagi dia seluruh kabilah aku dihina oleh dia. Kerana apa? Dia ada proud of dignity. Dia ada kebanggaan dengan maruah, kebanggaan dengan klan mereka. Bila kabilah mereka diseru, keluar berduyun-duyun. Keluar tu pula kata Imam Bukhari, idza lam yastati' an yakhruj fa arsala rajulun akhar. Bagi yang tak mampu untuk keluar pada pagi itu, menyertai perhimpunan bersama Muhammad, mereka kirim utusan-utusan bagi pihak mereka. Kamu dengar apa yang Muhammad nak cerita, balik kamu cerita pada aku. Tak boleh pergi mungkin dengan sebab sakit, keuzuran dan sebagainya. Bila semua pakat ada di Bukit Safa, termasuklah pembesar-pembesar dalam kalangan Quraisy. Siapa mereka? Abu Lahab. Siapa mereka? Utbah ibn Rabi'ah. Siapa mereka? Dan beberapa yang lain. Nabi bila tengok ramai dah ada, Nabi ni memulai ucapan dengan satu pertanyaan. Ya ma'syaran nas, wahai sekalian manusia, ara'aitum law akhbartukum anna khailan biwadin turidu an tughira alaikum fahal antum musaddiqin. Wahai sekalian manusia, apa pendapat kamu sekiranya aku khabarkan bahawa di sebalik Bukit Safa ni ada satu pasukan berkuda yang sedang bersiap siaga untuk menyerang kamu pada pagi ni. Fahal antum musaddiqi, adakah kamu mempercayai kata-kata aku? Kalau aku kata belakang bukit ni ada satu pasukan berkuda, tentera nak serang kamu pagi ni, kamu percaya ke tak kalau aku kata gitu? Orang-orang Makkah mendengar ucapan Muhammad, mereka menyebut na'am ya Muhammad, na'am, ya kami percaya. Kepercayaan kami pula kepadamu, ma jarrabna alaika illa sidqan, bahkan kamu tidak pernah berkata dengan sesuatu selain daripada itu. Hak kamu sebut benar belaka, betul belaka, kami percaya. Kalau betul ada pasukan belakang bukit ni, pasukan berkuda nak serang kami pagi ni, kami percaya. Kalau begitu kata kamu. Allah. Ketika Rasul mendapat jawapan yang tuntas seperti itu, lalu Nabi masukkan dakwah, ya ma'syaran nas, fa inni nadhirun lakum baina yaday min azabin syadid. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku diutus oleh Allah sebagai pemberi peringatan. Nadhir, pemberi peringatan. Baik, jawatan yang paling besar dalam sebuah masjid, apa jawatan dia? Nazir. Kalau surau dia sebut pengurusi, masjid dia sebut nazir. Dalam hadis ni Rasul menyebut fa inni nadhirun lakum, aku ni sebagai nazir. Apa maksud nazir? Nazir ni pemberi peringatan, pemberi nasihat. Kita nak buat lebih kurang masjid kita ni. Orang kata tanya dulu Tok Imam boleh ke tak? Tanya imam kata saya tak ada kuasa, kena tanya nazir. Kalau dia bagi kita boleh buat, tak bagi tak boleh buat. Kita propose sampai kat nazir, tanya Tuan Nazir boleh tak kita nak buat majlis gini? Nazir kata mana surat?
Oh kena surat bukti apa-apa berlaku saya boleh jawab dekat majlis. Siap surat tengok, ni tak boleh buat ni sebab gini. Nazir ni pemberi timbang tara, pemberi izin, orang yang ada kuasa, orang yang ada jawatan, dan dia bukan sewenang-wenang bila ada jawatan ikut dia, tak boleh. Kerana yang memberi peringatan itu Nabi yang memakai jawatan nazir. Rasul ni dia sebut fa inni nazirun lakum, aku ni sebagai nazir untuk kamu, pemberi peringatan pada kamu bahawa di depan tu baina yaday min azabin syadid, ada azab Allah yang sedang menunggu kamu di depan. Maksudnya apa? Nak buat sesuatu benda fikir banyak kali, nak buat sesuatu keputusan fikir banyak kali, nak tinggal sesuatu perkara fikir banyak kali. Baik, ketika Nabi sebut gitu, di kalangan hok dengar ucapan Nabi ni, selain daripada kabilah Arab yang ada, termasuk pemuka bangsa Arab, salah seorangnya Abu Lahab. Setengah riwayat sebut pak saudara Nabi ni, pak saudara Nabi tu anak saudara. Anak saudara ni bukan anak kita. Tak, kalau orang kata sepupu ni macam adik-beradik gitu. Kalau pak saudara ni macam ayah kita, sebab dia adik-beradik dengan ayah kita, adik-beradik dengan mak kita. Gitulah ibarat. Dia dengar perkataan Muhammad ni, bahawa Muhammad sebut aku pemberi peringatan pada kamu, Nuh depan kamu ada azab, Nuh ingat. Dia dengar, dia keluarkan ucapan sebagai respon kepada jawapan ataupun perkataan Nabi itu. Perkataan yang dia keluarkan ni cukup berbisa dan berbekas di hati Nabi, cukup mengguris perasaan sesiapa pun yang dengar. Allahu Akbar. Dia menyebut tabbal laka ya Muhammad, tabbal laka sa'iral yaum. Mohon maaf dengan izin menterjemahkan, celaka kamu Muhammad, kedua-dua tangan kamu celaka pagi ni. Celaka tu pula sa'iral yaum, keseluruhan hari ini Muhammad adalah keseluruhan yang mencelakakan diri kamu. Baik, bayang kita keluar masjid sekejap lagi, ada orang selisih dengan kita, dia sebut pada kita celaka awak. Kita nak buka pintu kereta, orang sebelah kita parking kereta, dia keluar ataupun dia tekan power window turun, dia tengok kita tengok dia kata celaka awak. Kita sapa di rumah, tak buka gate lagi rumah, jiran sebelah tengok kita tengok dia, jiran kata celaka awak. Baik, apa perasaan kita? Kita tak boleh nak gambar perasaan kita. Tak ada orang, oh terima kasih awak kata saya celaka, terima kasih. Tak ada, kita bagi penumbuk sekali. Paling tidak kita nak marah. Apatah lagi kalau disebut celaka pada ayah kita. Orang sebut celaka ayah awak. Ibarat wajah ayah kita yang mulia, orang hinakan di bawah tapak kaki kita. Peristiwa ini, laki-laki yang bernama Abu Lahab, dia sebut celaka kamu Muhammad. Dia sebut tu bukan seorang sama seorang, bukan. Dia ucapkan perkataan celaka tu, semua kabilah Arab yang ada dengar belaka perkataan dia sebut. Bayang mana maruah air muka Nabi nak letak. Mudah-mudah gini, hari Jumaat khatib naik mimbar bagi khutbah, ramai penuh. Siapa dekat Pak Ismayan orang duduk keliling, jemaah muslimat tingkat atas habis semua orang duduk, ramai nak sembahyang Jumaat. Tengah-tengah khatib khutbah, ittaqullah usikum wa nafsiya bitaqwallah. Bangun tengah-tengah seorang jemaah, bangun dia kata celaka khatib. Dia sebut tu di saat semua orang sedang senyap, termasuk hak tidur lah senyap. Tengok pada khatib, tengok pada laki-laki yang sebut tu. Khatib ni berubah muka dia, bukan di kata tu depan-depan seorang sama seorang, bukan. Habis orang dengar celaka khatib.
Bayang maruah Nabi waktu tu. Sebut sebagai pemberi peringatan, tiba-tiba datang seorang lelaki, celaka kamu Muhammad pagi ni. Tabballaka sa'iral yaum, celaka tu pula keseluruhan hari ni sampai malakara nu kamu celaka Muhammad. Allah. Bayang macam mana wajah Nabi waktu tu. Oh, kita berkata kalau saya lah ada situ salah seorang, saya sepak Abu Lahab tu. Kita boleh sebut gitulah. Tak ada kita angkat tangan gauk dah kita macam mana. Kena sepak ke dia dulu lah. Dan suara Abu Lahab ni pula, kalau dia laungkan sesuatu perkataan, orang yang berada di sebelah ataupun di belakang bukit pun boleh dengar. Dan kata-kata dia di sisi orang-orang Quraisy menjadi hukum. Orang pakai kata-kata dia kerana dia pengaruh ni hebat, wibawanya tinggi. Bila dia sebut Muhammad ni celaka, celaka sungguh Muhammad. Dah follower dia ramai mana. Orang hormat belakang dia, Muhammad ni siapa? Muhammad ni budak-budak. Allahu Akbar. Baik, cuma dalam ramai-ramai ni, di kalangan pemuka pembesar Quraisy, ada yang lebih cerdik, lebih santun bahasa, lebih baik budi pekerti, lebih lunak kata-kata. Iaitulah Utbah ibn Rabi'ah. Utbah ibn Rabi'ah dia panggil Nabi kita, Muhammad, mari sekejap. Dan cara orang Arab ni bila dia nak cakap dengan kita, tambah-tambah kalau dia lebih berusia pada kita, dia akan guna perkataan ya ibna akhi, ya ibna akhi, ataupun dia sebut ya ibna akhi, wahai anak saudara. Kunta ta'lam makanaka minan nasabi fina Muhammad, kamu pun tahu kedudukan kamu di sisi kita ni macam mana. Kamu ni orang baik, kamu ni orang bagus, kita pakat sayang belaka, kami sayang belaka pada kamu. Cuma kamu bawa agama ni Muhammad, jita bi amrin azim, agama kamu bawa ni satu urusan yang besar. Besar tak besar agama kamu bawa ni Muhammad, farraqta jama'atahum, kamu porak-perandakan, pecah belahkan jemaah-jemaah, kumpulan-kumpulan mereka, khususnya orang-orang Arab ni. Hak dulu sembah agama nenek moyang, hari ni ikut kamu. Hak dulu ayah dia musyrik, hari ni masuk agama kamu. Dulu mak dia taat pada ayah, sekarang tinggalkan kerana ikut kamu. Anaknya dulu ikut agama ayah, sekarang ikut kamu. Farraqta jama'atahum, kamu pecah belahkan agama dan juga porak-perandakan kehidupan mereka. Baik Muhammad, aku nak tawarkan kepada kamu, nak tanyalah, sebab apa kamu bawa agama ni? In kunta turidu bihadzal amr malan jama'na laka amwalana. Muhammad, gini, kalau kamu bawa agama ni dengan sebab kamu nak harta, aku akan perintahkan semua orang-orang Arab yang ada, kumpulkan harta-harta ni, bagi semua harta tu pada kamu, hatta taqul anta aktsara minna malan, sehingga kamu sendiri akan berkata, kamulah yang paling banyak harta berbanding mereka. In kunta turidu bihi syarfan sawwa'naka alaina, kalau dengan sebab agama kamu bawa ni kamu nak kemuliaan, nak disanjung, nak jadi ketua, kami lantik kamu jadi ketua. Wala naqta'u amran illa min dunik, bahkan kami tidak akan putuskan apa-apa keputusan melainkan kami minta izin daripada kamu. In kunta turidu bihi mulkan mallaknaka alaina. Muhammad, kalau kamu bawa agama ni dengan sebab kamu nak jadi raja, nak jadi raja, nak menguasai dan memerintah wilayah-wilayah, kami lantik kamu jadi raja. Oh, tu dia. In kana hadzal ladzi ya'tika ri'yan, tapi Muhammad, sekiranya kamu bawa agama ini kerana satu makhluk yang selalu datang kepada kamu, yang dimaksudkan mereka itu adalah Jibril. Ya'tika ri'yan tarahu la tastati'a raddahu, kamu nampak makhluk tu tapi kamu tak mampu nak menolaknya. Baik, talabna laka tib. Imam Bukhari sebut
kalimah mereka, talabna laka tib, kami carikan tok bomo pada kamu. Tok bomo, kami berubat kamu. Wa bazalna amwalana, kami sanggup berhabis harta untuk mengubati kamu Muhammad. Hatta tabrah, sehinggalah makhluk tu lari daripada kamu. Kami usahakan sampai begitu sekali. Baik, nak tunjuknya mereka kasih sayang pada Muhammad luar biasa. Bahkan mereka kenal Muhammad, ya'rifunahu, kenal dia Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Dah kalau kenal macam anak mereka, kasih lebih pada tu lah. Tapi oleh kerana bawa agama baru, mereka tak boleh terima, tak boleh terima. Kesimpulan ringkas ayah ibuku sekalian, Rasul datang bukan hanya mengubah mindset, bukan hanya mengubah cara hidup, tapi mengubah pegangan yang telah tersemak dalam hati ni. Dalam hati, kita kalau orang tu jahat bertahun-tahun, melakukan kezaliman 20-30 tahun, kita datang pada dia sekali, kita dakwah dia, kita mengharapkan dia terus jadi baik, memang ada. Sebutlah pasal apa pun di telinga dia. Kerana apa? Kerana sebati dah puluhan tahun jiwa dia ni dengan perasaan yang selain daripada kebaikan. Maka perlu dengan masa, perlu dengan tenaga, perlu dengan susah payah. Samalah Allah tidak izinkan untuk kita lihat bagaimana peristiwa Hunain, peristiwa Khandaq, Uhud, dan juga peristiwa-peristiwa yang ada. Tetapi Allah jadikan peristiwa yang ada di Gaza untuk kita mengambil manfaat. Tengok macam mana orang-orang di sana meniti kemenangan hari-hari yang datang kepada mereka. Bagaimana mereka menempuh dan menghadapinya. Setiap hari doa mereka semakin mustajab, doa mereka semakin khusyuk, dan keyakinan mereka kepada Allah Azza wa Jal semakin luar biasa. Kerana apa? Satu-satu dah Tuhan tunjuk. Allah boleh ranapkan, musnahkan sekaligus, tetapi Allah bagi peluang untuk kita tunjuk. Allah nak tengok apa yang kita usahakan untuk bantu sahabat seagama kita. Jadi bagi yang berkemampuan dengan keuangan silakan, bagi yang berkemampuan dengan solat hajat silakan, bagi yang berkemampuan dengan doa silakan. Jangan pernah putus asa kepada Allah dan teruskan berdoa untuk saudara seagama kita. Mudah-mudahan kemenangan bersama mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.